Selamat sejahtera, nama saya Wu Ziqing, nombor matrik 270434, nombor meja 29. Saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Kajian Sosioekonomi dalam kalangan pelajar B40 di Blok E Inasi Sam Darby, Universiti Utara Malaysia. Bab 1 Pengenalan. Pendahuluan. Sosioekonomi boleh ditakrifkan sebagai istilah ekonomi yang menggambarkan kedudukan kelas isi rumah atau individu dengan mengukurnya dengan faktor pendapatan, kos sara hidup dan taraf kehidupan. Sosioekonomi melibatkan aktiviti ekonomi dan kehidupan sosial. Kos sara hidup pula boleh didefinisikan sebagai kos yang ditanggung oleh isi rumah atau individu bagi memenuhi keperluannya. Perubahan kos sara hidup akan memberi kesan kepada masyarakat, terutamanya pelajar B40. Pelajar B40 bermaksud pelajar yang berasal dari golongan isi rumah berpendapatan terendah dengan purata pendapatan bulanan di bawah RM4,850. Latar belakang. Isu kos sara hidup pelajar B40 adalah salah satu isu yang lama di Malaysia. Peningkatan kos sara hidup yang mendadak telah menambahkan bebanan kewangan para pelajar B40 yang sedang menuntut pengajian di universiti. Menurut laporan berita harian yang dituliskan oleh Encik Hazhar, pinjaman PTPTN adalah tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup pelajar di universiti. Hal ini demikian menunjukkan bahawa bantuan kewangan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan tidak cukup untuk membiayai perbelanjaan pelajar di universiti. Pelajar terpaksa mencari kerja sambilan untuk mendapatkan sumber kewangan. Hal ini telah memberi kesan kepada prestasi pembelajaran, kesihatan dan taraf hidup pelajar. Pernyataan masalah. Beberapa masalah telah timbul akibat daripada isu tersebut. Yang pertama, pelajar B40 terpaksa bekerja sambilan sehingga menjejaskan prestasi pembelajaran dan gaya hidup mereka. Mereka sukar untuk menguruskan masa untuk bekerja dan masa untuk mengulang kaji, sehingga menjejaskan prestasi mereka dalam pengajian. Mereka juga sukar untuk mengekalkan gaya hidup yang sihat. Isu peningkatan kos sara hidup juga meningkatkan perbelanjaan dalam pembelian barang keperluan asas. Seterusnya, pelajar B40 akan berasa tertekan sehingga menjejaskan kesihatan mental dan fizikal kerana bebanan kos sara hidup yang tinggi. Persoalan kajian. Persoalan kajian telah ditimbulkan berdasarkan penyataan masalah. Yang pertama, apakah profil demografi pelajar B40 di Blok E Inasi Sam Darby UUM? Apakah bebanan kos sara hidup dalam kalangan pelajar B40 di Blok E Inasi Sam Darby UUM? Apakah cabaran yang dihadapi oleh pelajar B40 dalam pengurusan masa? Apakah langkah yang boleh diambil untuk menyelesaikan cabaran tersebut? Objektif kajian. Objektif kajian boleh dibahagikan kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Secara umumnya, kajian ini cuba mengkaji maklumat profil demografi dan pendapatan pelajar B40. Kajian ini juga cuba untuk mengkaji cabaran yang dihadapi oleh mereka dalam pengurusan kewangan serta mengenali langkah penyelesaiannya. Secara khususnya, kajian ini hendak mengenal pasti profil demografi pelajar B40 di Blok E Inasi Sam Darby UUM. Yang kedua, mengkaji bebanan kos sara hidup dalam kalangan pelajar B40 di Blok E Inasi Sam Darby UUM. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar B40 dalam pengurusan kewangan. Yang keempat, menganalisis langkah-langkah dalam penyelesaian cabaran tersebut. Kepentingan kajian. Kajian ini adalah penting untuk dilaksanakan. Hasil dapatan kajian ini dapat membantu pihak berkuasa dalam pemantauan keadaan semasa pelajar B40 dari segi kos sara hidupnya. Pihak berkuasa seperti pihak universiti dan kerajaan boleh membuat perancangan untuk membantu pelajar B40 dengan lebih tepat dan efektif.
Kajian ini juga dapat menimbulkan perhatian pihak berkuasa berkenaan dengan kebajikan pelajar B40. Hal ini demikian membolehkan kebajikan pelajar B40 di universiti diutamakan. Seterusnya, kajian ini juga menggambarkan isu semasa yang dihadapi oleh masyarakat yang akan mempengaruhi ekonomi negara. Isu ini perlu diselesaikan kerana ia akan memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sorotan kajian. Sorotan kaya. Kajian ini melibatkan satu konsep yang sangat penting, iaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah situasi di mana seseorang atau sekumpulan individu tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan penggunaan minimum. Kemiskinan boleh dikategorikan kepada 4 jenis, iaitu kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan mutlak adalah situasi di mana tingkat pendapatan seseorang individu berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berlaku akibat daripada kegagalan dasar dan ketidaksetaraan pengagihan pendapatan. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang berlaku disebabkan oleh sikap seseorang individu seperti sikap malas. Akhirnya, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berlaku disebabkan struktur sosial yang tidak dapat turut serta dalam penggunaan sumber. Kajian lepas. Menurut kajian yang terdahulu, pengurusan kewangan adalah penting untuk menyara kehidupan pelajar di universiti. Pelajar mestilah mengurus kewangan dengan bijak bagi mengelakkan ketidakcukupan wang untuk menyara kehidupan. Seterusnya, bantuan kewangan dan inisiatif yang diberi oleh pihak berkuasa dapat mengurangkan beban pelajar seperti zakat. Hal ini demikian dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk meneruskan pengajian di universiti. Peningkatan kos sara hidup akan memberi kesan kepada taraf hidup dan kesihatan pelajar. Bebanan kewangan akan menyebabkan pelajar tidak mampu untuk membiayai perbelanjaan barang keperluan asas. Perbezaan dengan kajian terdahulu. Kajian ini adalah berbeza dengan kajian yang terdahulu. Kajian ini hanya menumpu kepada pelajar B40 yang tinggal di Blok E Inasis San Darby dan pelajar yang disasarkan adalah pelajar yang berasal daripada golongan B40. Manakala, kajian terdahulu menumpu kepada pelajar universiti tanpa menspesifikasikan B40. Selain itu, kajian ini juga menumpu kepada bebanan kos sara hidup pelajar B40 serta mengkaji cabaran pengurusan kewangan dan langkah mengatasinya yang dicadangkan oleh pelajar B40. Kajian terdahulu lebih menumpu kepada masalah yang ditimbul akibat daripada isu peningkatan kos sara hidup. Metodologi kajian. Hipotesis kajian adalah andaian berkenaan dengan kajian yang dilakukan. Terdapat dua jenis hipotesis, iaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah andaian bahawa tiada hubungan antara pemboleh ubah dengan kos sara hidup pelajar B40. Hipotesis alternatif pula adalah andaian bahawa wujudnya hubungan antara pemboleh ubah dengan kos sara hidup pelajar B40. Beberapa hipotesis kajian telah dibuat. Yang pertama, tingkat harga barang dan kos sara hidup berhubungan positif. Kos sara hidup meningkat sekiranya tingkat harga barang meningkat. Yang kedua, harga bahan mentah dan kos sara hidup berhubungan positif. Sekiranya harga bahan mentah meningkat, kos sara hidup meningkat. Yang ketiga, kesetaraan pemberian gaji dan kos sara hidup berhubungan positif. Pengagihan pendapatan secara tidak setara menyebabkan peningkatan kos sara hidup. Yang keempat, pendapatan keluarga dan kos sara hidup berhubungan negatif. Pendapatan keluarga yang rendah menyebabkan kos sara hidup meningkat. Teknik kajian. Teknik kajian boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu sumber maklumat dan data, mengumpul maklumat dan data, dan menganalisis maklumat dan data. Sumber maklumat dan data adalah data primer dan data sekunder.
Data primer yang digunakan oleh pengkaji ialah borang soal selidik. Borang soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklum balas daripada responden. Data sekunder pula adalah bahan rujukan daripada laman sesawang dan kajian-kajian lepas yang dibuat oleh pengkaji lain. Maklumat dan data yang dikumpul melalui soal selidik tidak bersemuka dan soal selidik bersemuka. Soal selidik tidak bersemuka adalah soal selidik melalui pautan Google Form yang diisikan oleh responden secara dalam talian. Soal selidik bersemuka pula dijalankan melalui Cisco Webex dan panggilan video WhatsApp. Setelah maklumat dan data siap dikumpul, maklumat dan data tersebut dianalisis dengan kaedah deskriptif. Bilangan peratus dan min akan dikira dan dipersembahkan dalam bentuk graf dan jadual. Instrumen kajian. Instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik. Dalam borang soal selidik, responden dikehendaki untuk menjawab 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Bahagian A adalah bertujuan untuk menjawab objektif pertama, iaitu profil demografi responden. Responden perlu menjawab 7 soalan yang merangkumi jantina, umur, semester, bangsa, kolej pengajian, sumber kewangan dan pendapatan bulanan. Bahagian B pula adalah bertujuan untuk menjawab objektif kedua, iaitu bebanan kos sara hidup. Responden diberikan skala perbelanjaan dan mereka perlu pilih berdasarkan perbelanjaannya pada setiap komponen. Bahagian C pula adalah bertujuan untuk menjawab objektif ketiga, iaitu cabaran yang dihadapi oleh pelajar B40 dalam pengurusan kewangan. Skala Likert akan diberikan. Skala tersebut terdiri daripada pernyataan sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Bahagian D adalah bertujuan untuk menjawab objektif keempat, iaitu langkah penyelesaian untuk mengatasi cabaran tersebut. Responden juga akan diberikan skala Likert yang sama. Mereka hanya perlu memilih berdasarkan cabaran pengurusan yang dihadapi dan langkah penyelesaian yang mereka lakukan. Kajian, skop kajian. Kajian ini menumpu kepada beberapa skop, iaitu jangka masa kajian dan sasaran kajian. Dari aspek jangka masa kajian, kajian ini dilaksanakan dalam tempoh masa November hingga Disember sahaja. Hal ini demikian adalah untuk memastikan hasil dapatan adalah setara. Dari aspek sasaran kajian, sasaran responden yang dipilih menumpu kepada pelajar B40 yang balik ke kampus dan tinggal di Blok E Inasi San Darby UM sahaja. Hal ini demikian kerana pelajar B40 yang tinggal di dalam kampus akan menghadapi bebanan kos sara hidup yang lebih tinggi berbanding dengan pelajar B40 yang tinggal di rumah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.